Amsalul Quran, perumpamaan Al-Quran. Amsal dari segi bahasa, al-jam'u li kalimah masalah wa huwa ma ya'ni shibhu lafzan wa ma'na. Kata jamak bagi masalah yang bermaksud sama dari segi lafaz dan maknanya. Dari segi istilah, shibhu syai' mujarrad bi syai'in yafhamuhu al-bashar fil amsal min haitsu zuruf wa tabi'ah wal qissah muayyanah. Menyerupakan sesuatu abstrak dengan sesuatu yang difahami oleh manusia dengan membuat perumpamaan dari segi keadaan, sifat dan kisah tertentu. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa ayat 123, maksudnya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu dan tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Ayat ini merupakan amsal kaminah, hiya allati la tuzkaru lafzul masalah wa innama yakunu ma'na jamil bi ikhtisarin walaha ta'siruha al-khas inda nakliha ila jumlah musyabahah laha. Ayat yang tidak menggunakan perkataan masalah tetapi ia memberi makna yang indah dalam bentuk yang ringkas dan mempunyai kesan tersendiri apabila dipindahkan dengan ayat yang serupa dengannya. Ayat ini juga mempunyai makna ayat yang sama seperti peribahasa Arab, iaitu kama tadinu tudan, yang bermaksud sebagaimana yang kamu lakukan maka begitulah kamu akan dibalas. Yu'tallahu masalan anil ajri la yushbihu iftiradul muslimin yaquluna mu'min walakin la ya'maluna bihi wal kataba yaquluna innal yahuda faqad yadkhuluna al jannah fa inna masala ajru indallah wa masala man yartakibu syarru yukafi'u bisyarri. Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan tentang pahala yang mana ia bukanlah seperti sangkaan kaum muslimin yang menyatakan dia beriman tetapi tidak beramal dengannya, dan bukan pula seperti sangkaan ahli kitab yang menyatakan hanya orang Yahudi sahaja yang masuk ke dalam syurga. Namun perumpamaan pahala daripada Allah adalah seperti orang yang mengerjakan kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan. Antara faedah amsal ialah isyrah syai'an mujarradan fi surah bihaisu yashulu fahmuhu, menjelaskan sesuatu abstrak kepada gambaran yang mudah difahami oleh manusia. Yang kedua, yajma'ul ma'anil jamilah fi ta'birat mujizah, menggabungkan makna yang indah dalam ungkapan yang ringkas. Cadar Al-Quran ialah fakta yang nyata dan nyata disentuh oleh seseorang dan diucapkan oleh bukti alam semesta, dan dia tidak memerlukan bukti kesahihannya. Alam semesta sudah cukup untuk menunjukkan kebesaran pencipta Al-Quran. Cadar Al-Quran khusus kepada apa yang perlu bagi mengaku kebenarannya serta percaya atau tidak percaya terhadap kemukjizatannya. Jelaslah bahawa Al-Quran merupakan seruan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Jenis-jenis perbahasan dalam Al-Quran dan dalilnya. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terutamanya tentang ayat-ayat astronomi ditambah dengan pemerhatian untuk menyimpulkan asal-usul kepercayaan seperti keesaannya, maha sucinya, ketuhanannya dan keimanan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat. Yang kedua ialah apa yang dibalas kepada pihak lawan yang terdiri daripada golongan yang keras kepala. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada surah At-Tariq ayat 5 hingga 8 ialah, pada ayat 5, kalimah nazara maksudnya melihat dengan betul, renung dengan menggunakan akal kita. Dari apa manusia itu dijadikan? Allah suruh kita berbuat demikian kerana manusia selalu lupa dari apa dia dijadikan. Sebab itu digunakan kalimah al-insanu dalam ayat ini. Sifat al-insanu adalah pelupa. Lalu daripada apakah al-insanu dijadikan? Dijadikan dari air mani yang hina. Sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak letak namanya yang mulia di dalam ayat ini. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada ayat 8 ialah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa penuh untuk mengembalikan kepada hidup sesudah mati, kerana dia juga yang menjadikan makhluk dari asal. Kalau dia yang jadikan sesuatu dari asal, sudah tentulah dia mampu untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah dimatikannya juga. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia daripada air mani, kemudian Allah mematikannya dan Allah boleh menghidupkannya kembali. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada ayat ini ialah asal kejadian manusia adalah dari air mani yang hina. Ayat ini menyuruh agar manusia sedar diri dan tidak bersikap sombong di atas muka bumi Allah. Seterusnya, ayat ini juga menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan apa yang mati dan mematikan apa yang hidup.
Baiklah, kita teruskan perbincangan bahagian qasam, iaitu kita lihat takrif qasam. Qasam adalah al-haf wal yamin yang membawa maksud sumpah, dan pada asalnya ia adalah fi'il sumpah, iaitu aqsam dan juga ahlaf, kemudian didatangi dengan huruf ba. Sirah qasam pula terdapat 3. Yang pertama adalah al-fi'il alladhi yata'addi bil ba, yang mana selepas fi'il itu didatangi dengan huruf ba. Kemudian al-muqassam bih. Muqassam bih ini digunakan untuk bersumpah. Yang ketiga adalah muqassam alaih, iaitu jawab kepada muqassam bih. Anwa'ul qasam terdapat 2. Yang pertama adalah al-zahir, yang mana di dalam ayat itu jelas mempunyai perkataan sumpah, dan al-mudmar, yang mana di dalam ayat itu tidak ada fi'il sumpah tetapi mempunyai tanda taukid sebagai penguat ayat. Baik, di dalam surah At-Tin ini terdapat 2 jenis buah yang terkenal, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bahawa buah ini banyak memberi manfaat dan berkhasiat. Kita lihat dulu ayat yang pertama, iaitu wattini wazaitun. Buah At-Tin ini buah yang bebas daripada kesusahan dan mulia kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberkatinya. Kata ulama, buah tin ini juga boleh digunakan sebagai gula-gula atau pemanisan kepada kanak-kanak, atlet dan juga orang tua. Manakala buah zaitun ini kebiasaannya dijadikan sebagai minyak dan diletakkan di dalam makanan. Buah zaitun juga boleh merawat gejala buah pinggang. Buah tin asalnya daripada gunung Damsyik, manakala buah zaitun dari gunung Baitul Maqdis. Kita lihat ayat kedua, iaitu Waturi Sinin, yang mana sebuah gunung yang tempatnya tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, di dalam surah At-Tin ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersumpah menggunakan fa'il qasam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah menggunakan tanda taukid, iaitu waw taukid sebagai penguat ayat. Usul Quran, takrifnya berita tentang keadaan umat-umat terdahulu, ramalan-ramalan terdahulu dan kejadian yang berlaku, dan Al-Quran memasukkan banyak fakta masa lampau, sejarah bangsa-bangsa. Ia juga menyebut negara dan tempat tinggal, menjejaki setiap umat dan memberitahu mereka gambaran yang fasih tentang apa yang mereka alami. Jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran ialah, yang pertama, kisah para anbiya, yang kedua ialah kisah-kisah Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa zaman dahulu dan orang-orang yang belum terbukti kenabiannya, seperti kisah Talut dan Jalut, kisah anak-anak Adam dan para Ashabul Kahfi dan seumpamanya. Yang ketiga ialah kisah yang berkaitan dengan kejadian yang berlaku pada zaman Rasulullah, contohnya Perang Badar dan Uhud. Hikmah khusus Al-Quran, penjelasan tentang kefasihan Al-Quran pada peringkat tertinggi, menunjukkan Al-Quran itu tidak dapat ditiru, memberi perhatian kepada kisah itu dan membolehkannya ia meresap ke dalam hati. Al-Qisah fil Quran Haqiqah la Khiyal. Mengikut kajian yang dilakukan oleh seorang pelajar universiti di Mesir, pelajar itu berpendapat cerita dalam Al-Quran ini adalah seni semata-mata. Pelajar itu berkata, yang pertama, para Nabi adalah pahlawan yang lahir di alam sekitar, terdidik dengan adabnya, bergaul dengan keluarga dan suku, meneladani mereka dalam setiap perkataan dan perbuatan. Para ulama menyangkalnya dengan umat Islam sebulat suara sepakat tentang kemaksuman para Nabi, iaitu sebelum dan selepas kenabian. Di antaranya ialah Adud Adin dalam kitab Al-Mawqaf dan Hakim Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Yang kedua, orang-orang terdahulu tersilap mengira cerita sebagai sejarah. Para ulama berkata, baik yang mendahului maupun yang terkemudian tidak tersilap cerita sebagai sejarah. Sebaliknya, mereka menyedari keadaan mereka kerana mereka menganggap Al-Quran sebagai sumber yang paling sahih dari apa yang diriwayatkan daripada urusan umat-umat terdahulu dan umat-umat yang hidup pada masa diturunkannya. Itu kerana dalil yang bersandarkan kepada fakta bahawa Al-Quran itu adalah wahyu ilahi adalah bukti yang membuktikan bahawa kisah-kisahnya adalah sejarah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, saya sambung perbincangan dengan tajuk Aqsamul Quran, iaitu sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Yang pertama, ta'rif diambil daripada jamak qasam dengan makna halaf dan yamin, iaitu sumpah, mengikat diri daripada sesuatu atau daripada melakukan sesuatu. Kemudian, lafaz aqsam, iaitu yang pertama, fi'il qasam yang didatangkan dengan huruf ba. Yang kedua, muqsam bih, iaitu sebagai penguat sumpah. Yang ketiga, muqsam alaih, iaitu berita yang diperkuatkan dengan sumpah itu.
Kemudian jenis qasam, iaitu terbahagi kepada dua. Yang pertama zahir, sumpah yang disebut fi'il qasam dan muqsam bih. Yang kedua mudmar, sumpah yang tidak dijelaskan fi'il qasam dan muqsam bih tetapi diterangkan oleh lam taukid. Seterusnya muqsam bih fil Quran, Allah bersumpah dengan dirinya yang suci dan tanda kekuasaannya atau ayatnya yang lazim dengan zat dan sifatnya. Allah juga bersumpah dengan sesetengah makhluk dalam ayat Al-Quran. Kemudian ahwal muqsam alaih. Yang pertama muqsam alaih yang dimaksudkan sumpah untuk memuatkan perkara tersebut. Yang kedua jawab qasam, kadang-kadang disebut seperti kebiasaan, kadang-kadang dihazafkan. Yang ketiga merupakan fi'il madi mutasarrif, mesti ada lam dan qad sebagai penguat. Yang keempat Allah bersumpah atas asas imam yang wajib diketahui oleh semua seperti tauhid, kerasulan, janji baik dan ancaman serta manusia. Yang kelima qasam yang jumlahnya adalah jumlah qabariyah dan ini adalah kebiasaan. Kemudian kaitan surah Ad-Duha ayat 1 dan 2 dengan tajuk aqsamul Quran. Allah bersumpah 11 kali dalam surah Ad-Duha. Ayat yang pertama wasyamsi waduhaha, dia bersumpah dengan matahari yang mempunyai peranan dalam menstabilkan kehidupan di bumi yang merupakan sumber cahaya dan haba. Ia adalah tanda penciptaannya dan matahari bersaiz lebih besar, lebih cepat pergerakan berbanding berjuta bintang di langit. Dia juga bersumpah dengan fajar matahari iaitu wadduhaha, lanjutan cahaya yang mempunyai kesan khusus tentang kemunculan dan kelangsungan hidup. Yang kedua wal qamar iza talaha, dia bersumpah dengan bulan pada malam-malam putih dari malam ke-13 hingga ke-16. Pada masa itu bulan mengambang penuh atau hampir penuh apabila seluruh malam. Dan Allah bersumpah dengan bulan dan wuduknya kerana cahaya bulan hanya bersinar apabila terbenam matahari sehingga muncul kembali pada waktu fajar.